Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 3 Julai 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama, Sarawak menetapkan prosedur operasi standard SOP yang sangat ketat bagi sesiapa sahaja yang memasuki negeri ini dari Labuan dan Semenanjung. Menurut Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, langkah ini adalah untuk melindungi rakyat daripada varian Delta COVID-19. Varian Delta disifatkan sebagai ancaman terbesar kepada usaha mengekang wabak COVID-19 dan ia dikenal pasti mengakibatkan lonjakan kes baharu di serata dunia, termasuk di negara yang merekodkan kadar vaksinasi tinggi. Katanya, memandangkan 12 kes varian Theta telah dikesan di Sarawak sebelum ini dilaporkan pada 30 Jun lepas, pihaknya kini berusaha semampu mungkin untuk memastikan varian Delta tidak datang ke negeri ini. Oleh itu tegasnya, semua individu yang telah tinggal di Labuan selama 21 hari atau lebih tidak dibenarkan masuk ke negeri ini kecuali mendapat kelulusan JPBN Sarawak. Manakala individu dari Semenanjung termasuk rakyat Sarawak sendiri wajib melakukan ujian calitan 3 hari sebelum memasuki negeri ini. Demikian jelas beliau setelah menyampaikan sumbangan kepada petugas barisan hadapan dan pasukan penguatkuasa di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Perpaduan pada Jumaat. Selanjutnya, Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching telah membuka PPV khas untuk golongan orang kurang upaya OKU pendengaran menerusi program vaksinasi komuniti Pekat Sarawak. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah ketika melawat ke PPV berkenaan pada Jumaat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan dan berterima kasih kepada para petugas serta pihak bertanggungjawab yang komited menjayakan program. Berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Saya difahamkan kita telah dapat khidmat iaitu 10 orang interpreter yang berada di stesen-stesen bagi membantu proses sama ada pendaftaran dan sehinggalah proses selesai vaksinasi. Jadi di setiap session itu ada juru bahasanya. Seramai 87 OKU pendengaran telah divaksinasi pada hari itu dan slot vaksinasi seterusnya akan disambung pada Isnin. Saya pasti pada hari Isnin nanti akan bertambah daripada 30. Ada orang yang bukan dalam persatuan tetapi mereka adalah cacat pendengaran. Mereka akan tampil, saya percaya. Jadi kita alu-alukan. Ada maklumat saja yang disampaikan kepada kami OKU dalam komuniti yang belum divaksinasi, jadi kita akan ambil nama, kemudian kita akan serahkan. Misalnya kalau cacat pendengaran, kita akan masukkan dalam senarai di UTC ini. Yang lain kita akan masukkan sama ada di norma ataupun di CCK. It's the intention of the government. We don't want anyone to be left behind, termasuklah OKU kita ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan mengenai slot vaksinasi untuk guru taska dan tadika juga akan diadakan bermula minggu hadapan. Saya dah ronding juga dengan Dr. Zolani tadi. Lepas OKU ini, kalau ada slot untuk guru-guru taska kita dan juga guru tadika, we will be very grateful. Sebab setakat jadi itu akan bermula minggu hadapan lah. Kita akan sediakan senarai nama insyaAllah ya. Dalam perkembangan lain, baru-baru ini Datuk Seri Fatimah telah melakukan tinjauan ke tapak projek Pejabat Daerah Kecil Oya yang baharu. Semasa lawatan, beliau memberitahu kos projek bagi membina Pejabat Daerah Kecil yang baharu termasuk membaik pulih pejabat sementara berjumlah RM5.5 juta. Jelasnya, setelah mendapat maklum balas daripada pihak Jabatan Kerjaya JKR, pejabat yang lama tidak dapat dibaik pulih dan tidak selamat untuk digunakan lagi. Jadi dengan itu, dalam peruntukan yang yang telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, jadi peruntukan itu melibatkan pembinaan, baik pulih quarters 11 sebelah sana ya, untuk dijadikan pejabat sementara, Pejabat Daerah Kecil Oya sementara. Dan alhamdulillah ianya sudah siap sepenuhnya dan kaki tangan yang bertugas di Pejabat Daerah Kecil Oya
sudah beroperasi ya, sudah bekerja menggunakan quarters 11 yang telah siap di Baik Bulik. Untuk itu, kerja-kerja merobohkan bangunan lama pejabat tersebut telah pun dimulakan. Tambah beliau, proses pembinaan dijangka siap dalam tempoh 36 bulan merangkumi peringkat meroboh baik pula pejabat sementara dan pembinaan pejabat daerah yang baharu. Berikut pula mengenai saranan Adun Meradong Datuk Ding Kong Hing agar Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memainkan peranan penting memastikan penduduk mereka tidak ada yang tercicir mendapat suntikan vaksin COVID-19. Jelas Datuk Ding, beliau mahu penduduk di daerah itu yang layak terutamanya warga emas menerima vaksin COVID-19 untuk mengurangkan risiko dijangkiti. Semasa meninjau PPV di Dewan Masyarakat Bintango pada Khamis, beliau memohon mereka yang belum mendapatkan suntikan vaksin agar berhubung dengan ketua kaum masing-masing. Seramai 600 orang lagi penduduk daerah Meradong tampil mendapatkan vaksin COVID-19 pada hari tersebut. Datuk Ding turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan pejabat daerah Meradong yang melancarkan lagi proses pemberian vaksin untuk penduduk Meradong. Di Dun Muara Tuang, wakil rakyatnya Datuk Idris Buang meluangkan masa melawat PPV Unimas bagi meninjau proses vaksinasi di situ pada Khamis. PPV Unimas telah mula beroperasi sejak 14 Jun lepas dan secara kumulatif seramai 50,000 orang telah diberi vaksin setakat ini. Malah pada Khamis, seramai 194 orang melibatkan penduduk dari Kampung Mang 53 orang, Kampung Nakong 38 orang dan Kampung Baru Hulu 103 orang dibawa ke PPV Unimas dengan menggunakan 12 buah bas yang disediakan oleh pihak Unimas untuk menerima suntikan vaksin. Sementara itu, Datuk Idris Buang yang ditemui selepas meninjau proses vaksinasi tersebut merakamkan penghargaan kepada Naib Chancellor Unimas, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi serta seluruh petugas program vaksinasi Unimas di atas inisiatif dalam membantu mempercepatkan pemberian vaksin khususnya penduduk di kawasan Dun Muara Tuang. Jelasnya, menerusi perkhidmatan pengangkutan bas yang disediakan oleh pihak Unimas, ia memudahkan lebih ramai lagi penduduk di kawasan Dun Muara Tuang menerima suntikan vaksin. Laporan seterusnya, penduduk Kampung Tematu yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 29 Jun hingga 12 Julai 2021 telah menerima bantuan bekalan makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat pada Khamis. Adun Batu Kitang Loki Chiang yang hadir melawat ke kampung tersebut telah menyaksikan penyerahan bantuan berkenaan kepada Ketua Kaum Kampung Tematu, Geoffrey Tahang. Menurut Geoffrey, bantuan itu akan diagihkan terus kepada 195 ketua isi rumah KIR di kampung tersebut dengan bantuan dari Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Angkatan Pertahanan Awam APM dan bomba. Dimaklumkan, Sarbekas Cawangan Kota Sentosa dan The Federation of Chinese Association Kuching Samarahan Serian Division juga turut menyumbang makanan dan minuman kepada penduduk setempat termasuk petugas Barisan Harapan yang berkawal di Kampung Tematu. Pada Jumaat pula, Loki Chiang menyaksikan penyerahan sumbangan bekalan makanan kepada sebuah keluarga miskin Tegar di kediaman Taman Arang. Sumbangan berupa serbuk minuman, makanan dan lampin pakai buang bayi tersebut diserahkan kepada penerima Nurmala Omar yang tinggal bersama suami dan dua anaknya. Menurut Loki Chiang, Nurmala sekeluarga telah menyewa kediamannya itu secara percuma daripada pemilik rumah tersebut setelah mengetahui beliau dan suaminya hilang pekerjaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Prihatin dengan nasib keluarga malang itu, Loki Chiang memaklumkan akan membantu anak Nurmala yang berumur 12 tahun untuk memasuki sekolah rendah memandangkan anaknya tidak pernah bersekolah sebelum ini. Beralih ke laporan terkini COVID-19 pada Jumaat, dengan Sarawak mencatatkan 440 kes positif baharu menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 65,835. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memberitahu sejumlah 277 atau 62.95% daripada jumlah kes telah dikesan di 5 buah daerah, iaitu di daerah Serian, Kuching, Song, Sibu dan Mukah. Jelas kenyataan sama, daerah Serian telah melaporkan sebanyak 78 kes di mana 59 kes atau 75.64% daripada keseluruhan kes bagi daerah Serian melibatkan saringan orang kena tahan OKT di Depo Tahanan Imigresen Semuja Serian yang mana kebanyakan mereka adalah dari Indonesia diikuti Bangladesh, India dan Myanmar.
Berikut senarai lengkap daerah-daerah yang merekodkan kes. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 4 kes kematian baharu direkodkan, menjadikan jumlah kematian akibat COVID-19 bertambah kepada 417 orang setakat ini. Turut diisytiharkan 3 kluster baharu iaitu kluster Jalan Sagang Bau, kluster Kilometer 85 Mukah dan kluster Sungai Gamong Meradong. Manakala kluster Selumit Tanjung Manis telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari. JPBN Sarawak turut memaklumkan beberapa kawasan yang diisytiharkan dilanjutkan dan ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Emizaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.